Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video tutorial lukisan kejutaraan pada kali ini, kita akan pergi kepada tajuk lukisan isometri. Lukisan isometri ini merupakan satu tajuk asas yang penting dalam bidang kejutaraan. Dan lukisan isometri ini juga ianya begitu sinonim dengan tajuk unjuran ortografik. Kedua-dua kaedah ini saling memerlukan antara satu sama lain. Contohnya, apabila kita nak melukis lukisan isometri, kita memerlukan lukisan unjuran ortografik. Dan begitu jugalah apabila kita nak melukis lukisan unjuran ortografik, kita memerlukan lukisan isometrik pula. Jadi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, kita terus pergi kepada apa yang dimaksudkan lukisan isometri. Okey, kita lihat pada definisi lukisan isometri. Jadi lukisan isometri ini ialah satu kaedah yang digunakan untuk menunjukkan rupa bentuk bagi sesuatu objek dalam bentuk lukisan 3 dimensi. Jadi dalam bidang kejutaraan, objek 3 dimensi ini memang sangat penting kerana ia dapat menggambarkan objek sebenar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang tepat sebagai maklumat kepada jurutera ataupun designer sesuatu projek. So lukisan isometri ini dibina sebenarnya dengan menggunakan 3 paksi. Ini asas dalam lukisan isometri. Ianya dibina dengan menggunakan 3 paksi sahaja. Salah satu dari paksinya adalah paksi menegak 90 darjah. Jadi kalau kita lihat pada gambar raja di bawah ni, ini adalah paksi menegak 90 darjah. Manakala dua paksi yang lain dilukis di kiri dan kanan bersudut 30 darjah dari garisan mendatar. Jadi di sini kita boleh lihat di kiri dan kanan ada dua lagi paksi yang bersudut 30 darjah dari garisan mendatar. Ini garisan mendatar. Jadi dalam lukisan isometri yang kita perlu tahu, asasnya 3 paksi ini saja. Kita dah boleh melukis. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah untuk melukis lukisan isometri. Seperti telah saya beritahu tadi, dalam nak melukis lukisan isometri, kita memerlukan 3 paksi yang mewakili 3 dimensi utama sesebuah objek. Seperti di gambar raja bawah ni. Paksi menegak dan juga 2 paksi kiri dan kanan bersudut 30 darjah dari garisan mendatar. Dan 3 paksi ini juga merupakan ukuran bagi lebar, tinggi dan panjang sesebuah objek 3 dimensi. Ini adalah lebar, tinggi dan juga panjang ataupun dipanggil kedalaman bagi sesebuah objek. Jadi itu langkah pertama. Kita perlu bina 3 paksi ini dulu. Kemudian barulah kita boleh melukis langkah yang seterusnya. Seterusnya kita boleh lukiskan garisan-garisan permukaan blok kotak isometri berdasarkan 3 paksi yang telah kita bina tadi. Paksi menegak,
dan juga paksi di kiri dan kanan bersudut 30 darjah mengikut ukuran tertentu. Mengikut ukuran tertentu. Dan untuk makluman kita bahawa garisan yang kita gunakan adalah garisan benaan sahaja. Jadi sudah pastinya sebuah objek tu ada lebar. Jadi di sini menunjukkan lebar sesebuah objek. Manakala sebelah kanan adalah panjang ataupun kedalaman sesebuah objek mengikut ukuran tertentu. Langkah seterusnya kita boleh lihat gambar rajah di bawah ini, di mana kesemua garisan blok kotak isometri telah selesai dilukiskan dan garisan-garisannya masih tetap berdasarkan 3 paksi isometri tadi. Kalau kita tengok ni blok kotak yang telah diselesaikan. Jadi di sini kita boleh lihat keseluruhan dari segi lebar, panjang dan juga tinggi sesebuah objek telah dilukiskan sebagai satu rujukan kepada kita. Walaupun kita tak nampak lagi bentuk-bentuk lain yang kita akan lukis sebentar lagi. Setelah selesai blok kotak keseluruhan lukisan isometri tadi, maka kita boleh tambahkan butiran-butiran atau titik-titik ukuran yang ada pada objek 3 dimensi tersebut. Sama ada dari segi permukaan hadapan, ini permukaan hadapan, permukaan sisi dan juga permukaan atas. Seperti dalam gambar rajah. Dan seterusnya kita boleh lengkapkan perincian yang ada pada setiap permukaan sehingga terhasil bentuk sebenar yang dikendaki pada sesuatu objek 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat di sini pada setiap titik itu ada dilabelkan poin-poin yang mana pada setiap titik ni mewakili reka bentuk yang ada dan juga ukuran yang ada. Kemudian barulah kita boleh menggunakan garisan benaan. Boleh menggunakan garisan objek untuk kita dapatkan bentuk yang sebenar. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk objek isometri yang kita akan dapat ataupun yang telah diselesaikan dengan menggunakan garisan objek. Okey, jadi lepas ni saya akan tunjukkan dengan lebih terperinci lagi bagaimana kita nak melukis lukisan isometri. Dalam sesuatu penyelesaian masalah ataupun soalan, biasanya akan diberikan lukisan unjuran ortografik dalam 2 sudut pandangan ataupun 3 sudut pandangan. Sebelum ini kita telah pun belajar teknik unjuran ortografik di mana ada 3 sudut pandangan, sama ada pandangan hadapan,
pandangan sisi dan juga pandangan atas. Dalam gambar rajah yang diberikan ini, hanya diberikan dua sudut pandangan sahaja. Yang mana di bahagian atas adalah sudut pandangan hadapan dan di bahagian bawah adalah sudut pandangan atas. Jadi daripada lukisan unjuran ortografik ini, kita dikehendaki melukis lukisan isometri bagi objek 3 dimensi yang sebenar. Ini salah satu contoh dalam sesuatu penyelesaian masalah ataupun soalan. Okey, suka juga saya nak ingatkan di sini, sebelum kita melukis lukisan isometri, kita perlu tahu di mana atau kita perlu tentukan di mana sudut atau titik yang paling bawah sekali dalam lukisan isometri. Dalam contoh gambar rajah ataupun penyelesaian masalah ni, dia berikan sudut ataupun titik A di sini pada pandangan hadapan dan di sini pada pandangan pelan ataupun atas. Jadi ini merupakan langkah yang penting untuk kita tahu di mana titik ataupun sudut yang paling bawah sekali. Kalau tak ada, kita perlu tentukan mengikut maklumat-maklumat yang diberikan. Ini adalah antara langkah yang penting untuk kita lancar dalam melukis lukisan isometri dengan betul. Jadi bagaimana kedudukan titik A yang paling bawah tu? Kita lihat, ini salah satu contoh langkah di mana titik A ataupun sudut A ini tadi berada di bahagian bawah. Ini yang dimaksudkan, titik ataupun sudut yang paling bawah dalam lukisan isometri. Barulah kita boleh melukis 3 paksi utama dalam isometri dan seterusnya melengkapkan blok kotak keseluruhan. Sehinggalah kita terus kepada langkah-langkah seterusnya, melengkapkan perincian-perincian yang ada pada bentuk isometri ataupun 3 dimensi. Ini contoh secara ringkas. Jangan risau, sekejap lagi saya akan tunjukkan dengan lebih detail bagaimana kita nak melukis lukisan isometri. Jadi perlu ingat, titik A kita perlu tahu ataupun kita perlu tentukan titik ataupun sudut yang paling bawah sekali dalam paksi isometri. Ada satu lagi contoh penyelesaian masalah di mana diberikan satu lukisan unjuran ortografik yang mempunyai pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan pelan dalam unjuran sudut ketiga. Jadi dalam contoh penyelesaian masalah ni, tiada diberikan titik paling bawah ataupun sudut paling bawah, tiada diberikan. Seperti mana yang saya tunjukkan tadi, contoh lain yang saya tunjukkan tadi. Jadi bagaimana cara kita nak menentukan titik yang paling bawah? Mudah saja. Kita lihat pada pandangan hadapan ini sebagai rujukan,
di mana jika pandangan hadapan berada di sebelah kiri, sebelah sini, maka titik ataupun sudut yang paling bawah terletak di sini, di sini. Pada pandangan hadapan dan juga pada pandangan pelan, titiknya terletak di sini. Dan pada pandangan sisi, titik yang paling bawah terletak di sini. Jadi kalau kita dapat tentukan titik pada pandangan hadapan dan pada pandangan pelan pun dah mencukupi. Jadi kita dah tentukan di mana titik yang paling bawah. Jadi kita boleh mulakan untuk melukis. Jadi langkah pertama, kita perlu bina 3 paksi isometri. Kita perhatikan okey, ini baru 2 paksi. Okey. Jadi ini 3 paksi yang saya masukkan tadi. Dan kita dah dapat titik yang paling bawah. Kita dah tentukan tadi di pandangan hadapan di sini, titik yang paling bawah. Dan pada pandangan pelan di sini. Bagi mewakili titik paling bawah pada lukisan isometri. Okey, seterusnya kita nak melukis kesemua garisan bagi melengkapkan blok kotak bentuk isometri. Kita perhatikan. Jadi setiap ukuran kita pindahkan dan kita buat penandaan. Dari segi lebar, panjang dan juga tinggi objek isometri tersebut. Okey, jadi di sini dah selesai blok kotak keseluruhan bagi objek isometri. Jadi di sini kita dah dapat ini adalah titik paling bawah di mana duduknya di sini. Maka antara sini ke sini adalah lebar bagi pandangan hadapan. Jadi ini adalah sudut arah pandangan hadapan. Jadi antara titik penting di mana antara titik paling bawah ni ke sini adalah lebar. Manakala pada pandangan sisi, titik sini ke sini adalah panjang ataupun kedalaman bagi pandangan sisi. Dan juga kita boleh dapat antara titik bawah ke atas. Antara titik sini ke atas sini adalah tinggi bagi objek tersebut. Yang mana kita boleh nampak pada pandangan sisi daripada bawah ke atas ni adalah ukuran bagi tinggi. Maka kita dapat melengkapkan blok kotak secara keseluruhan. Seterusnya kita boleh melengkapkan butiran-butiran dengan ukuran-ukuran yang ada dengan lebih terperinci lagi. Kita boleh perhatikan yang mana ukuran diambil dan dibuat penandaan. Okey. Kalau kita lihat, yang pertama daripada titik paling bawah kepada titik ini adalah di bahagian sini
titik bawah ke atas. Kemudian daripada titik ini akan pergi ke sini. Ini adalah lebar bagi titik ini hingga ke sini di pandangan hadapan. Kemudian secara automatik kita boleh lukiskan garis bagi tinggi antara titik ni ke atas. Ini daripada sini ke atas. Kemudian kalau kita lihat daripada pandangan sisi, secara automatiknya kita boleh dengan kita menggunakan 3 paksi tadi, paksi menegak dan juga paksi kiri dan kanan yang bersudut 30 darjah, automatik kita boleh dapat ukuran yang selari, yang menentukan tinggi sini sama dengan sini dan juga ke atas. Begitu juga dengan permukaan atas. Apabila kita dah dapatkan lebar sebelah kanan, sebelah kiri, kita juga boleh dapat lebar di sebelah kanan. Dan juga pada permukaan atas kali ini kita boleh dapat permukaan bagi bahagian hujung ini. So setelah kita detailkan setiap perincian tadi, barulah kita boleh melengkapkan bentuk objek 3 dimensi tadi dengan menggunakan garisan objek. Kita perhatikan. Yang penting, pastikan semua butiran-butiran, titik-titik penting telah diselesaikan. Jangan ada yang tertinggal. Okey. Jadi di sini telah selesai. Melengkapkan dengan menggunakan garisan objek. Jadi untuk langkah awal tadi, semua garisan yang kita gunakan, ingat kita menggunakan garisan binaan. Garisan binaan. Pada garisan-garisan ni, ini adalah garisan binaan. Daripada awal kita buat blok kotak keseluruhan tadi. Dan akhir sekali baru kita gunakan garisan objek bagi menentukan reka bentuk objek isometri tadi. Jadi maka telah selesai lukisan isometri bagi sebuah objek mudah ini. Okey, ini adalah contoh hasil lukisan isometri yang telah kita buat tadi. Jadi kita akan pergi kepada contoh penyelesaian masalah yang lain pula. Okey, kita pergi lagi kepada satu contoh penyelesaian masalah di mana diberikan juga 3 pandangan pada unjuran sudut pertama. Ada pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Dan pada unjuran ortografik ni juga dia tak bagi titik ataupun sudut yang paling bawah. So saya nak jelaskan sekali lagi bagaimana kita nak menentukan titik ataupun sudut yang paling bawah. Biasanya kita nak tentukan pada pandangan hadapan. Jadi tolong beri perhatian. Sebab kat sini biasa kita akan keliru. Di mana kita nak tentukan
titik sudut yang paling bawah. Kalau diberikan tiada masalah lah. Tapi kalau contoh seperti ini, dia tiada meletakkan titik yang paling bawah tersebut. Jadi bagaimana cara kita nak menentukan? Di sini saya jelaskan semula. Tidak kira ianya jenis unjuran sudut pertama ataupun unjuran sudut ketiga, sebenarnya ia bergantung kepada arah pandangan hadapan. Ingat lagi, unjuran ortografik. Dalam kita nak melukis unjuran ortografik, rujukan yang utama adalah pandangan hadapan. Arah sudut pandangan hadapan. Jadi di mana arah pandangan hadapan? Biasanya arah pandangan hadapan ni akan selari dengan garis sudut 45 darjah ni. Tidak kira sama ada unjuran sudut pertama ataupun unjuran sudut ketiga. Jadi apabila sini kedudukan sudut garis sudut 45 darjah, maka arah pandangan hadapan adalah daripada bawah sini ke atas. Maksudnya kedudukan arah pandangan sudut pandangan hadapan adalah sebelah kanan. Sebelah sini. Dia selari dengan garis sudut 45 darjah. Jadi apabila arah pandangan duduk di sebelah kanan, maka titik yang paling bawah yang kita perlu tentukan pada pandangan hadapan adalah sebelah sini, iaitu berada di sebelah kiri lebar pandangan hadapan. Okey, saya ulang balik. Jika arah pandangan hadapan duduk sebelah kanan, selari dengan garis 45 darjah, maka titik ataupun sudut yang paling bawah terletak di sebelah kiri pandangan hadapan. Okey. Sekiranya arah pandangan berubah, berubah sebelah kiri, maksudnya garis 45 darjah ni duduk sebelah kiri, maka titik ataupun sudut yang paling bawah akan bertukar kepada sebelah kanan pandangan hadapan. Akan duduk di sini. Jadi itulah antara perkara penting yang kita perlu tahu untuk menentukan titik ataupun sudut yang paling bawah dalam lukisan isometrik. Okey, kita lihat pula contoh penyelesaian yang pertama tadi. Okey. Ini adalah pada unjuran sudut ketiga. Yang mana garis sudut 45 darjahnya terletak di sebelah atas. Jadi bagaimana kita nak menentukan titik ataupun sudut yang paling bawah di pandangan hadapan? Ianya sama juga bergantung kepada arah pandangan hadapan. Jadi arah pandangan hadapan mesti selari dengan garis sudut 45 darjah. So pandangan hadapan adalah daripada sini. Daripada bawah ke atas, selari dengan garis sudut 45 darjah. Jadi apabila arah pandangan hadapan terletak di sebelah kiri, maka titik ataupun sudut yang paling bawah akan terletak di sebelah kanan, di sini pandangan hadapan, di pandangan hadapan. Terletak pada sebelah kanan pandangan hadapan. Okey. Kemudian apabila arah pandangan berubah sebelah kanan, di sini, ini arah pandangan hadapan sebelah kanan, maka automatik titik ataupun sudut yang paling bawah akan terletak di sebelah
sini, iaitu sebelah kiri pandangan hadapan. Okey. Jadi sebenarnya untuk menentukan titik ataupun sudut yang paling bawah, ianya bergantung kepada arah pandangan hadapan. Okey. So kita kembali kepada contoh penyelesaian tadi. Jadi untuk penyelesaian ini, titik ataupun sudut yang paling bawah adalah berada di sini. Pada titik ini. Disebabkan arah pandangan berhadapan adalah sebelah kanan. Jadi kita perhatikan bagaimana contoh lukisan isometri dilukiskan. Okey, seperti biasa langkah pertama kita perlu bina 3 paksi isometri. Kita perhatikan kemudian kita selesaikan blok kotak keseluruhan dengan lebar, panjang dan tinggi. Kemudian kita perincikan setiap ukuran dan bentuk yang ada. Dan akhir sekali kita boleh lengkapkan objek dengan menggunakan garisan objek. Sifat garisan objek adalah tebal dan hitam. Okey, di sini saya akan cuba perincikan setiap titik-titik yang penting. Yang mana ini adalah arah pandangan hadapan. Ini adalah permukaan pandangan hadapan. Kemudian sini adalah sisi. Dan di bahagian atas adalah pandangan atas. Jadi biasanya kita akan mula perincikan pada bahagian pandangan hadapan di sini. Jadi daripada titik atau sudut yang paling bawah sekali, yang mana ini terletak di sini, di pandangan hadapan. Manakala di pandangan atas, titik yang paling bawah duduk di sini. Jadi kalau kita lihat pada pandangan hadapan, kita ambil daripada titik yang paling bawah ke atas. Ini adalah tinggi. Daripada sini yang paling bawah ke atas. Kemudian tinggi keseluruhan di sebelah kanan naik ke atas. Ini terletak di sini dan di sini. Kemudian kita boleh ambil daripada titik sini ke sini adalah lebar. Bagi bahagian dalam, kita ambil daripada sini ke sini. Kemudian daripada titik sini naik ke atas. Daripada sini naik ke atas. Dan untuk keseluruhan kita juga boleh dapat juga daripada garis ini dengan ini adalah selari, iaitu antara sini ke sini. Jadi daripada bahagian luar dengan daripada dalam sama lebarnya. Jadi lengkap untuk pandangan hadapan. So kita boleh lihat pula pada pandangan sisi, yang mana titik yang paling bawah ni terletak di sini. Kemudian sini ke sini adalah panjang, sini ke sini adalah panjang ataupun kedalaman sisi. Kemudian kita boleh dapatkan daripada titik sini ke sini adalah berada di sini dan di sini.
Kemudian tinggi daripada sini ke atas, sini ke atas. Dan kita boleh dapat lebar bahagian kecil ni di bahagian hujung, sini ke sini. Daripada sini titik ni ke hujung. Maka kita boleh dapat pandangan sisi, dan garis ini dia selari dengan garis ini. Maksudnya ukurannya sama, ukuran kedalamannya sama. Dan automatik kita boleh naikkan ke atas. Titik ni naik ke atas, daripada sini naik ke atas. Okey. Jadi lengkap untuk pandangan sisi. Manakala pandangan atas, kita boleh ambil kalau titik yang paling bawah ni dia terletak di sini, ataupun dia naik ke atas sini. Jadi daripada sini ke sini, berada di sini ke sini. Kemudian selari dengan bahagian dalam. Dan daripada sini ke titik bahagian dalam adalah berada di sini dan ke sini. Okay. Jadi dia selari dengan ukuran yang berada di bawah. Begitu juga di bahagian sini, selari. Jadi untuk titik ini ke sini adalah daripada sini ke sini. Okey. Jadi itu antara titik perincian yang kita perlu tahu di mana kedudukannya untuk kita pindahkan dari unjuran ortografik pergi kepada lukisan isometri. Jadi dalam lukisan isometri ini pun kita perlukan satu imajinasi, supaya kita nampak di mana kedudukan titik-titik penting untuk mengikut kepada maklumat unjuran ortografik ni. Okey, setelah selesai, kita akan dapat objek isometri seperti ini. Jadi di sini adalah pandangan hadapan, di sini adalah pandangan sisi dan juga pandangan atas. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh penyelesaian yang seterusnya, yang mana kali ini kita nak lihat keadaan lukisan yang sebenar. Cara-cara kita melukis lukisan isometri yang sebenar. Jadi di sini ada juga diberikan unjuran ortografik bagi 3 pandangan, hadapan, sisi dan juga atas. Okey. Jadi untuk pengetahuan kamu, 2 contoh penyelesaian yang awal tadi itu adalah jenis permukaan biasa. Tetapi untuk kali ini kita akan buat jenis permukaan oblik dipanggil. Jenis permukaan oblik, sebab pada pandangan hadapan ni ada garis condong. Dia bukan garis ataupun permukaan yang rata. Dalam pandangan hadapan ni ataupun dalam bentuk objek ni ada garis condong. Ni kita panggil permukaan oblik. Okey. Jadi sebelum kita nak melukis, kita perlu tentukan dulu di mana titik ataupun sudut yang paling bawah, sebab dia tak ada nyatakan di sini. Jadi kita perlu tentukan. So kita akan lihat arah pandangan hadapan terletak di mana. Jadi arah pandangan hadapan
terletak di sebelah kiri, di sebelah kiri, yang mana selari dengan garis 45 darjah. Jadi apabila arah pandangan hadapan sebelah kiri, maka titik akan berada di sebelah kanan pandangan hadapan. Jadi di sini terletaknya titik yang paling bawah sekali. Kalau pada pandangan atas terletak di sini. Jadi apabila kita dah tentukan titik yang paling bawah, so kita boleh melukis. Seperti biasa kita kena bina 3 paksi isometri. Seperti ini. Okey, kita perhatikan. Kita bina 3 paksi seperti biasa, menegak dan sudut kiri dan kanan 30 darjah. Kemudian kita pindahkan ukuran yang mana lebar pandangan hadapan dan juga panjang ataupun kedalaman pandangan sisi. Dan kita juga pindahkan ukuran tinggi pada bawah ni sampai naik ke atas. Jadi daripada situ kita boleh bina blok kotak keseluruhan objek. Okey, seterusnya kita nak mulakan pada permukaan A dahulu, iaitu pada permukaan atas sekali. Kita pindahkan ukuran dan kita unjurkan mengikut paksi isometri. Jadi kita dah dapat untuk bahagian permukaan A di atas ni. Okey, seterusnya kita dah dapat tadi permukaan B yang berada di pandangan hadapan di sini. Dan kita terus lihat lagi. So kat sini kita dah boleh dapat permukaan C di sini. Seterusnya pandangan D kita dah dapat tadi.
Okey, ini adalah permukaan E di sini. Ini kita akan pergi kepada garis condong. Okey. Jadi saya nak tekankan di sini di mana untuk kita mendapatkan garisan condong ni tadi, kita perlu dapatkan ukuran titik antara di bahagian bawah di pandangan hadapan ni ke sini. Jadi titik ni adalah pada titik ujung sekali, dan selari dengan titik yang di bahagian tengah, berada di sini. So kita juga perlu dapatkan ukuran yang berada di atas, yang mana berada di atas ni, ataupun pada pandangan atas berada di sini. Jadi apabila kita dapat ukuran antara sini ke sini, kita dapat titik ni, dan kita dapat titik yang di bawah sekali ataupun di sini, kita hanya tinggal sambungkan saja garis lurus antara titik atas ke titik bawah. Jadi begitu juga titik yang berada di tengah ni kita perlu dapatkan. Titik sini berada di sini. Dan juga titik bahagian bawah di sini berada di sini. So bila kita dapat panjang ni, di sini dan di sini, kita akan dapat titik yang di bawah. So bila dapat dua-dua titik sama ada di atas dan di bawah pun sama, kita boleh terus gariskan antara titik atas dan titik yang bawah. Jadi maka terhasillah garis condong yang kita nak dalam bentuk isometri. Jadi kat sini kita terus lengkapkan garisan-garisan yang belum disambungkan dengan lebih terperinci. Okey, permukaan F, permukaan G pun dah dapat, H. Maka selesai setiap perincian yang kita nak pada objek isometri. Setiap permukaan dah ada, dah lengkap. Jadi setelah selesai semua, kita semak, jangan ada yang tertinggal, maka kita boleh gunakan garisan objek untuk keseluruhan garis yang menunjukkan objek sebenar isometri. Jadi garisan objek mesti tebal dan hitam. Jadi selesaikan satu persatu, jangan ada yang tertinggal.
Okey, di sini kita dah selesaikan, cuma ada satu garisan sini dengan bahagian ujung ni yang perlu kita objekkan ataupun gelapkan. So objek isometri yang telah siap ini kita boleh lihat mana pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Berdasarkan dengan titik yang paling bawah. Kalau kita lihat ni pada pandangan hadapan, jadi arah pandangan hadapan tu dekat sini. Kalau di bahagian unjuran ortografik sebelah kiri. Okey, sebelah sini pandangan hadapan, sini pandangan sisi dan atas pandangan atas. Okey. Jadi ini salah satu contoh lah bagaimana kita nak melukis lukisan isometri. Kalau kita lihat contoh ni, dia buatkan label pada setiap permukaan supaya kita tidak terlepas pandang. So bila kamu dah selesaikan, pastikan label-label yang kamu tulis sebagai rujukan hendaklah kamu padamkan. Padamkan dengan bersih supaya hasil yang terakhir tu hanya objek isometri ni saja. Okey. Tulisan-tulisan lain yang ada sebagai rujukan ni kamu padamkan lah dengan bersih. Okey. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan dua perkara yang telah saya beritahu tadi dalam contoh penyelesaian, yang mana ada dua jenis permukaan dalam objek isometri ni. Kalau yang ini adalah jenis objek permukaan biasa. Maksudnya pada bentuk objek tersebut tiada garis condong. Semua melibatkan garis yang tegak, garis yang rata sahaja. Itu kita ada buat dalam dua contoh penyelesaian yang pertama tadi. Kemudian untuk contoh penyelesaian yang terakhir tadi, ianya adalah objek permukaan oblik. Yang ni. Ini adalah objek permukaan oblik. Kenapa? Sebab dia ada garis condong di sini. Ataupun dipanggil garisan bukan isometrik. Jadi dua jenis objek permukaan objek yang perlu kamu ingat, iaitu objek permukaan biasa dan juga objek permukaan oblik. Jadi mudah je kita nak ingat, objek permukaan oblik ni biasanya dia ada garis condong ataupun kita panggil garisan bukan isometrik. Okey. Kemudian satu lagi, apabila kita diberikan objek yang mempunyai lengkuk ataupun bulatan, seperti gambar rajak unjuran di sini, di mana diberi pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Jadi objek ini adalah berbentuk silinder dan mempunyai bulatan kalau kita lihat pada pandangan sudut atas. Jadi teknik yang kita perlu gunakan untuk melukis lukisan isometri seperti di sini, kita perlu menggunakan teknik elips, kaedah elips
menggunakan kaedah segi empat sama isometri. Sebelum ni kita dah pernah belajar kaedah segi empat sama isometri. Kita boleh lihat contoh di sini. Ini adalah kaedah elips menggunakan kaedah segi empat sama isometri. Jadi kalau kita lihat pada hasil objek ataupun lukisan isometri ini, di bahagian permukaan atas dan juga bawah perlu menggunakan kaedah elips segi empat sama isometri. Okey, jadi itu saja setakat ni penerangan untuk lukisan isometri. Jadi kamu boleh lihat contoh-contoh lain untuk kamu memahami bagaimana untuk melukis. Sebab apa? Setiap objek tu berbeza perincian dia. Semakin banyak perincian sesuatu objek itu, maka makin kompleks, makin sukar untuk kita melukis. Yang penting kita tahu di mana kedudukan titik paling bawah dan juga paksi dan asas tiga paksi tadi, insya-Allah kita boleh lukiskan. Jadi daripada saya tak ada apa lagi. Itu saja. Sekian, terima kasih.